Antara penyakit jiwa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan diingatkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah, yang mesti kita berusaha mengelakkannya ialah su'uzzan, iaitu sangka buruk. Sangka buruk dengan Allah, sangka buruk dengan makhluk-makhluk Allah ataupun dengan manusia yang lain. Buruk sangka ataupun su'uzzan bermaksud seseorang menyangka buruk kepada pihak yang lain tanpa alasan yang benar, tanpa hujah, tanpa fakta. Dia menimbulkan sangkaan buruk ataupun dia berburuk sangka sehingga akhirnya mencetuskan atau menyebabkan perhubungan yang buruk di antara satu sama lain. Buruk sangka bukan saja tidak boleh sesama manusia. Buruk sangka yang paling besar yang dilarang ialah berburuk sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang berburuk sangka dengan Tuhan melakukan dosa yang paling besar di dalam hidupnya. Bagaimana orang buruk sangka dengan Allah? Umpamanya orang yang menganggap bahawa Allah tidak adil kepada hamba-hambanya, ataupun dia menyangka Allah menzalimi hamba-hambanya, ataupun dia menyangka Allah jika dia berdoa pun tak akan terima. Sebab itu Allah menyatakan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini bersama dengan sangkaan hambaku kepadaku. Jika hamba Allah itu sangka Allah memustajabkan doanya, Allah akan memustajabkan. Jika dia sangka bahawasanya Allah itu tak mempedulikannya, padahal Allah itu Maha Pengasih pada hamba-hambanya, maka rahmat Allah tidak datang kepadanya. Sebab itu kita dilarang buruk sangka dengan Allah, dan kita dilarang buruk sangka dengan hamba-hamba Allah yang lain tanpa alasan yang benar. Allah menyebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah pada kebanyakan sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni ism, sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu merupakan dosa. Yakni sangkaan yang tak ada asas. Tengok orang terus kita sangka buruk pada dia, padahal apa bukti awak rasa dia buruk? Tak ada apa. Tengok orang terus kita buat tuduhan, apa alasan awak nak buat tuduhan? Tak ada bukti. Hal ini berlaku terutama pada zaman teknologi media masa hari ini, di mana dengan tengok gambar tanpa ada bukti kita sangka. Tengok mata orang tengok satu benda, kita tak tahu keadaan sebenar, lalu kita viralkan, lalu manusia sangka buruk daripada gambar, daripada potongan-potongan yang mungkin tidak habis, daripada cerita yang kita mungkin tidak tahu konteks ataupun keadaan sebenar cerita itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadith. Jaga jauhilah kamu daripada sangkaan, sesungguhnya sangkaan itu sedusta-dusta pencerita-cerita. Yakni manusia sangka benda yang tak betul, dusta. Hatta kalau kita tengok orang dalam cerita Aisyah radhiyallahu anha, apabila timbul cerita kononnya Aisyah isteri Nabi telah berzina dengan Safwan, sehingga hadisul ifk, orang Islam pada zaman Nabi di kalangan sahabat ada yang bercakap, betulkah Aisyah berzina dengan Safwan? Sedangkan Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menurunkan firman-Nya menegur mereka di atas sangkaan kerana Aisyah tertinggal di dalam perjalanan, kemudian Safwan mengambil Aisyah, membawa pulang ke Madinah. Oleh kerana dia mengambil Aisyah bersendirian, kerana Aisyah tinggal berseorangan, Safwan datang kemudian terjumpanya dari perjalanan Aisyah bersama Rasulullah, dan mereka tidak tahu bahawa Aisyah tidak memasuki
di atas kenderaannya. Lalu mereka pulang ke Madinah tanpa Aisyah. Safwan membawanya pulang. Lalu golongan munafiqun membuat cerita kononnya Aisyah, Safwan telah berzina dengan Aisyah. Cerita itu dibawa daripada mulut ke mulut, sehingga Nabi SAW terdiam. Sehingga Nabi masuk berjumpa Aisyah, dan Aisyah menceritakan bagaimana nampak tawarnya perasaan Nabi, tawarnya Nabi SAW. Apabila ditanya tentang suatu perkara, Nabi tidak banyak membalas cakap Aisyah, kerana banyak sangat berita yang Nabi dengar tentang Aisyah. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Antara yang Allah sebut dalam peristiwa itu, walaula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin. Allah kata walaula iz sami'tumu, patutnya bila kamu dengar benda macam tu tak ada bukti apa. Dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira, hendaklah orang mukminin dan mukminat sangka baik dengan diri mereka, kerana ini sebahagian daripada masyarakat kita. Sangka baik dulu, tak ada bukti. Allah kata wa qalu hadza ifkun kadim, kata ni bohong ni. Sebab itu kes zina, kes apa, memerlukan saksi, 4 orang saksi. Tak ada bukti, tak payah tuduh. Terutama perkara yang membabitkan dosa peribadi. Sebab itu agama melarang wala tajassasu, jangan mengintip dosa peribadi. Nak tahu anak jiran sebelah dosa apa, orang sebelah dosa apa. Cuma agama mengambil berat soal dosa yang membabitkan kezaliman pada orang lain. Mencuri, merompak, menipu orang, scammer, tipu orang kampung kena, orang bandar kena. Agama melarang sangka buruk. Dalam masa yang sama, agama melarang kita ditipu oleh pihak yang lain. Maka ada imbangan yang mesti kita faham. Kerana sebahagian orang tak faham, lalu dia fikir jangan sangka buruk, sehingga akhirnya dia tertipu berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu. Banyak scammer yang berlaku dalam masyarakat. Orang kampung kena, orang bandar kena, orang pandai pun kena. Kenapa awak percaya? Saya sangka baik. Dan agama juga tidak benarkan demikian. Agama kata ada akhlak, jangan sangka buruk. Tapi dalam masa yang sama, Nabi SAW menyebut di dalam hadis, la yuldaghul mu'minu min hujratin wahid marratain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Orang mukmin tak kena patuk ular ataupun digigit binatang daripada satu lubang 2 kali. Maksudnya siapa yang kena tipu dengan satu orang sampai 2 kali itu memang teruk. Dia bukan ciri orang mukmin, kan orang mukmin bijak. Kalau dah kita tahu zaman ni ramai orang kena, kita jangan kena lagi. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam menerangkan kitabnya, dia tidak hanya menerangkan tentang kesantunan budi, tetapi juga menerangkan tentang peraturan dan undang-undang dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasa bil qist. Sesungguhnya kami hantar rasul-rasul kami dengan bukti-bukti kebenaran. Kami hantar, kami utuskan bersama mereka kitab Quran wal mizan, kitab Taurat, Injil, wal mizan, dan imbangan dan timbangan. Apa maksud timbangan? Akal yang betul, undang-undang yang kuat, sistem yang kukuh. Liyaquman nasu bil qist, supaya manusia berjalan dengan adil. Kena ada orang nasihat makan, dengar dia. Ada orang nasihat tak dengar. Undang-undang yang menentukan untuk dia patuh kepada sesuatu hal. Agama juga demikian. Sangka baik disuruh oleh agama, jangan sangka buruk pada orang. Tapi jangan sampai ditipu oleh pihak yang lain. Maka dalam mengimbangi hal ini, marilah sama-sama kita menjadi mukmin yang baik. Membuang sangka buruk dalam masyarakat, tidak masuk campur hal yang bukan urusan kita di dalam dosa orang lain, tapi dalam masa yang sama tidak sampai kita ditipu dan dizalimi oleh pihak yang mengambil kesempatan, terutama pada zaman ini.